أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah untuk memberkati majlis kuliah kita pada malam ini, kita sama-sama memulakannya insyaAllah dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim Waladdallin Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang saya kasihi Tuan Bilal kita dan seterusnya ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat lagi bertamu di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita menghidupkan masjid yang kita sayangi ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keredaannya, kerahmatannya, maghfirahnya dan seterusnya akan menambahkan kepada kita semua ilmu serba sedikit yang akan kita cuba perolehi daripada ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita telah sampai kepada satu surah yang seterusnya. Juz amma ayat lazim kita pada malam ni kita akan bersama-sama melihat surah Al-Asri. Pada minggu lepas kita telah melihat surah Humazah. Pada malam ni Al-Asri. Jadi surah ini adalah di antara surah yang pendek lah, dia katakan antara yang terpendek. Ada satu lagi surah yang terpendek juga, iaitu Inna a'tainakal kautsar. Jadi surah ini dari segi bilangannya, bilangan ayatnya juga adalah pendek, iaitu 3 saja, 3 ayat saja. Tetapi walaupun surah ini pendek, Imam Asy-Syafi'i pernah berkata di dalam ketika memberi komentar, memberi syarah kepada ayat ini, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ridwanullah alaihim rahimahullah, dia berkata, "Lau lam yunzil minal qawli ghair hazihi surah lakafatin nas." Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalaulah tidak diturunkan daripada Quran selain daripada surah ini, nescaya sudah cukup untuk manusia. Jadi artinya, jadi Imam Syafi'i orang yang hafaz Quran daripada kecil, yang tahu konten Quran, isi Quran, segala-galanya Quran, dan dia telah memberi komen. Dia tak cakap, Imam Syafi'i tak beritahu surah lain ke, ayat mana ke yang sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i mengenai surah ini. Jadi surah ini kata Imam Syafi'i, kalaulah Allah Ta'ala tak turunkan, tak turunkan ni bukanlah maknanya sini ialah Allah Ta'ala tak turunkan, Allah Ta'ala turunkan. Tapi kalau nak ceritakan tentang apa kepentingan surah ni, kehebatan surah ini, jadi insya-Allah sama-sama kita akan lihat pada malam ini bagaimana yang dikatakan hebatnya surah ni. Surah lain hebat juga. Semua surah-surah dalam Quran ada kehebatan dia. Tetapi surah Fatihah ada hebatnya, surah Al-Baqarah ada hebatnya, Ali Imran ada hebatnya. Tapi surah ini ada spesialnya. Spesial apa? Dari segi kontennya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan surah ini semasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Jadi surah ini
dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Jadi kita ada surah Makkiyah, kita ada surah Madaniyah. Surah yang turun di Madinah kita panggil dia Madaniyah. Yang Makkah kita panggil Makkiyah. Kita panggil dia Makkiyah. Setiap daripada surah ni, Makkiyah dan juga Madaniyah, ada keistimewaan dia. Kerana masa turun tu bukan kerana masa sahaja, tapi kerana keadaan. Keadaan turun tu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau berada di Makkah, Nabi kita ni berada dalam keadaan, orang kata Islam dalam keadaan dhaif. Islam tu lemah. Maksudnya lemah tu bukan mana orang dia lemah. Tak, iman dia kuat. Tapi maksud Islam tu dalam keadaan berada di bawah lah. Bukan di bawah Islam tu rendah. Tapi maknanya dipijak-pijak, diseksa orang-orang Islamnya, dikejar, macam-macam sekali. Diboikot, yang kita tahulah. Jadi daripada permulaan Nabi kita menyampaikan dakwah, yang pertamanya dakwah Nabi secara rahsia selama 3 tahun. Yang masuk Islam tak ramai. Selepas daripada tu Nabi iklankan dakwah ni, ceritakan terang-terangan. Tapi ramai daripada para sahabat ni masih lagi, mereka ni tidak menzahirkan Islam mereka ni. Mereka masih lagi secara diam-diam ni. Sehinggalah dikatakan dalam sejarah, apabila masuknya Islam Umar dan juga Hamzah. Umar dan Hamzah ni masuk Islam pada tahun yang ke-5. 5 kenabian, bukan 5 hijrah. Bila dua orang ni masuk Islam, barulah Islam ni agak kuat sikit. Orang Islam barulah berani untuk pergi terang-terangan, pergi di tepi Kaabah, bercerita, mengiklankan bahawa kami juga Islam. Kami dah bersama-sama dengan Muhammad. Lalu berlakulah sebagaimana yang disebutkan di dalam sirah, mereka ni berarak 2 barisan menuju ke Kaabah daripada rumah yang dinamakan sebagai rumah Arqam bin Abi Arqam, tempat perhimpunan orang Islam, tempat markas orang Islam. Jadi itu keadaan dia. Tapi selepas daripada tu pun mereka ni dipukul, mereka ni diseksa. Jadi kita dengarlah keadaan diseksa, dipukul, didahsyat ni, ada yang matinya dan sebagainya. Semua tu berlaku di Mekah. Tapi bila Nabi kita berpindah ke Madinah, keadaan dah berbeza. Automatically Nabi bila sampai saja di Madinah, Nabi telah dilantik untuk menjadi ketua kepada Madinah. Padahal sebelum daripada tu memang dah ada dah orang Madinah ni nak lantik orang lain sebagai ketua, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama dia Abdullah juga tapi bin Ubay bin Salul. Ketua apa? Yang selepas daripada tu menjadi ketua munafik. Ketua munafik sampailah kepada akhir hayat dia. Jadi maknanya siapa lantik dia tak tahulah, orang munafik dah lantik dia kot. Dia jadi ketua munafik sampai dia mati. Jadi sebab itulah dia berdendam kepada Nabi, sebab dia tak boleh jadi ketua Madinah. Jadi keadaan di Madinah ni berbeza kerana Nabi dah jadi ketua. Orang Islam dah berada di atas, orang kafir berada di bawah. Itu keadaan. Jadi bila kita faham keadaan tu, maka bila kita tengok ayat-ayat Quran ni yang turun sama ada Makki atau Madani, kita boleh faham bahawa ayat ni turunnya begini, keadaan dia begini. Bila Madinah keadaannya begini. Maka kita tengok. Jadi ayat yang kita nak baca pada malam ni adalah Al-Asri. Al-Asri ni adalah turunnya di Madinah. Tetapi kalau kita tengok keadaannya, kita tengok kandungan ayat ini, dia seolah-olahnya nak memberitahu semua benda. Iaitu tak kira lah orang tu berada dalam zaman mana pun. Zaman Islam berada di bawah ke, berada di atas ke, tapi orang Islam ni, manusia ni semua akan rugi dekat sini. Jadi insya-Allah kita akan tengok sini sebentar lagi lah. Jadi yang pertama, ada ulama-ulama telah sebut, ulama tafsir sebut, ada 3 kandungan besar di dalam surah ni. Kandungan ni walaupun pendek, surah ni walaupun pendek, tapi kandungan dia ada 3 yang besar. Yang pertama sekali ialah Allah Ta'ala nak ceritakan tentang kepentingan masa. Masa itu penting. Bagaimana? Kita tengoklah sekejap lagi tentang wal asri ni. Perkara kedua,
Yang Allah Subhanahu Wa Taala nak highlight kan, nak emphasize kan, nak tekan kan, nak beritahu kepada kita bahawa kita semua ni manusia ni tak selamat. Yang selamatnya apabila kita ni ada 3 sifat. 3 sifat ni Allah Taala beritahu kita di dalam surah ini. Sifat tu apa? Selepas daripada itulah illal ladzina amanu, beriman, beramal soleh, dan juga at-tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabri. Tu sifat, 4 sifat tu. Artinya siapa yang tak ada sifat ni maka dia tak selamat. Tak kiralah keadaan dia bagaimanapun atas dunia ni, dengan apa sahaja, apa yang dia ada pun tak selamat semua, tak selamat. Walaupun nampak atas dunia ni dia macam selamat, tapi sebenarnya dia tak selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan tengok sekalian. Yang ketiganya, Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita, ulama tafsir kata, ialah mana-mana manusia ni kalau dia bina tamadun dia. Tamadun ni maknanya kehebatan lah, dengan kehebatan ekonomi ke, kehebatan politik ke, kehebatan apa-apalah hebatnya. Tapi jika sekiranya dia ni tidak basekan kepada 3 perkara, 4 perkara ni, tidak berlandaskan, tidak bersandarkan, tidak ikut 4 perkara ni, tak ada 4 perkara ni, maka dia tak akan tahan lama. Tak akan tahan lama. Jadi dalam sejarah, orang buat kajian dalam sejarah dunia, bukan sejarah Islam sahaja kan, yang paling cepat naik atas dunia ni ialah tamadun Islam. Orang Islam paling cepat naik. Dalam masa 23 tahun Nabi kita start daripada zero lah, kita kata. Start daripada zero. Orang ramai tak percaya. Macam mana Nabi Muhammad ni boleh naik? Sebab apa? Dalam masa 23 tahun habis satu tanah tanah Arab. Arab Saudinya sampai semualah yang kawasan sekarang ni, Emiratnya, Kuwaitnya, Omannya, Yamannya, semua sekali itu kawasan tu telah jadi Islam. Dan bukan sahaja Islam biasa-biasa. Orang takut. Pada masa tu ada 2 kuasa besar yang super power pada masa tu. Farsi satu sebelah kanan dalam peta, sebelah kiri Rom. Tak ada lah, atas dunia lain tak ada masa tu. Afrika ke, Meksiko ke, Amerika ke, semua masa tu tak ada. Benua-benua tu tak ada lagi. Orang tinggal di kawasan tu lah yang ramai ni. Jadi pada masa tu 2 power ni, satu power tu Rom ni Eropah lah pada masa tu. Bapa Eropah Rom pada masa tu. Dan satu lagi kalau bapa Asia adalah Parsi. India mana masa tu tak ada lagi masa. Cina tak tamadun lagi, tak maju lagi. Jadi 2 power tu takut pada Islam. Itu hebat Islam tu. Sebab apa? Apa dia rahsia dia? Rahsia dia duduk berada di dalam surah ini. Jadi sebab itulah dia kata, ulama kata, kalaulah tak ada 4 perkara ni, pada mana-mana sahaja tamadun atas dunia ni, dia tak akan tahan lama. Jadi Islam boleh naik dalam masa 23 tahun, tapi dia boleh bertahan selama lebih daripada 1000 tahun. Rom, dia buat perbandingan, orang buat perbandingan. Rom yang hebat-hebat tu, dia naik tu 1000 tahun, tapi dia boleh runtuh sekejap je. Dia boleh jatuh sekejap je selepas daripada naiknya Islam. Jadi tu beberapa lah yang ulama-ulama tengok secara besarnya, secara makronya kepada surah ni. Kita tengok insya-Allah sedikit demi sedikit daripada konten isi dalam surah ni. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan sumpah. Jadi sebelum daripada ni kita tak tengok lagi ayat-ayat sumpah sebab kita patah balik dan ambil daripada belakang. Jadi kalau kita ambil daripada atas, wal asri ni kira terakhir lah dengan ada sumpah ni. Tapi sebab kita ambil daripada belakang ni, An-Nas, Al-Falaq semua ni, jadi kita akan jumpa Al-Asri ni ialah surah yang pertama yang ada sumpah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan bersumpah dengan macam-macam perkara. Tapi semua perkara-perkara yang Allah Taala sumpah ni adalah makhluk dia. Sama ada wasyamsi ke, matahari, wad-duha ke, waktu duha, wal qalam ke, kolam, pen, apa lagi? Macam-macam waw kita ada waw. Waw tu ialah sumpah. Jadi bila sebut waw, sumpah. Bila Allah Taala bersumpah dengan satu perkara, menunjukkan bahawa perkara itu besar. Dia nak highlight kan, nak beritahu kita, ni, tengok ni. Kalau tak besar, Allah Taala tak akan bersumpah dengan benda tu.
Allah Ta'ala tak bersumpah lah dengan semu ke, kan. Mana perkara tu kurang besar, bukanlah tak penting, penting tapi kurang besar dalam bagi kehidupan manusia. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan satu benda, maka menunjukkan bahawa perkara itu adalah satu perkara yang besar. Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan apa saja dia nak, semakhluk dia. Tapi Nabi SAW beritahu kepada kita bahawa kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah melainkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada Allah ke, nama Allah, perkataan Allah, ataupun dengan mana-mana al-asma'ul husna. Jadi lain daripada itu tak boleh. Orang Melayu jarang bersumpah. Kalau orang Arab semua benda bersumpah. Wallahi, wallah. Cakap, kamu dah pergi ke belum? Wallahi aku dah pergi. Wallahi, sikit-sikit semua sumpah. Jadi bila banyak bersumpah ni macam-macam kadang-kadang masuk. Wal Kaabah pun ada, wal ni pun semua ada waw belakang demi. Jadi itu adalah benda yang dilarang sebenarnya, tak boleh. Kalaulah maknanya dia kosat benda tu, maknanya dia memang berniat, dia memang faham benda tu, maka itu adalah salah. Jadi kita tak boleh bersumpah selain daripada nama Allah. Dan kita kalau nak bersumpah pun bukanlah semua benda patutnya bersumpah. Bersumpah dengan benda-benda apabila perkara itu besar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dalam ayat ni, dalam surah ini dengan wal asri, demi asri. Asri itu apa? Jadi ulama-ulama telah berbeza pendapat lah, banyak pendapat. Kita ambil beberapa saja. Yang pertamanya pendapat yang paling popular, yang paling kuat di kalangan ulama-ulama tafsir, dia kata wal asri ni maksudnya ialah masa. Masa tu apa? Time lah. Time tu apa? Dalam bahasa Arab juga dipanggil ad-dahru. Gitu. Ad-dahru ni ialah masa. Masa ni apa? Yang itulah ada tahunnya, ada minggunya, ada jamnya, itu semua tu masa. Jadi itu maksud yang paling popular lah. Jadi Allah SWT dia kata bersumpah dengan masa. Kerana apa? Kerana manusia ni selagi mana dia hidup, dia perlu kepada masa. Tak ada yang tak ada masa. Kita panggil waktu ke, kita panggil apa ke, tapi mestilah masa. Kalau tak ada masa, maknanya tak adalah. Orang kira masa apa? Berlari masa, lomba motosikal masa, menang motosikal sebab apa? Cepat apa? 1 second, masa juga. Dia ni apa? Termiss 1 minit contohnya. Ataupun dia termiss apa? 2 second. Terlelap. Orang panggil power nap dah kan. Nap tengah bawa kereta, terlelap 1 second. Langgar pokok, langgar orang, tak kira kan. Tak terbreak. Itu semua tu masa tu. Jadi masa ni ialah tak samalah kan. Ada orang buang masa, ada orang banyak masa, ada orang masa sangat penting. Jadi macam-macam masa. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak highlight di sini bahawa masa ni sebenarnya itulah yang menentukan kita ni kadang-kadang neraka ataupun syurga. Sebab apa? Kerana terlebih masa. Kita tengok katakan, kalaulah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dia kata kalaulah ada satu suara, dia kata daripada langit mengatakan bahawa syurga kiamat akan berlaku sebentar lagi, apa yang kamu akan buat? Ada hadis sebut macam tu kan. Jadi Nabi sebutlah dalam ayat tu, dalam hadis tu, dia kata kalau kamu ada satu pokok, anak pokok dan kiamat nak berlaku sekejap lagi, dan kemudian kalau kamu sempat tanam, Nabi kata tanam. Pelik juga, kenapa duduk tanam pokok? Tu masa sekejap lagi nak kiamat, tapi kenapa tanam pokok? Kalau sempat, Nabi nak cerita situ ialah bahawa apa? Kalau tidak ada masa, kita naklah gunakan masa kita tu pada benda yang memberi manfaat kepada kita. Even kalau tanam pokok. Sebab apa tanam pokok tu? Siapa nak makan? Dah nak kiamat kan? Siapa nak makan? Pokok tu nak tumbuh, tak sebab tumbuh dah kan? Kalau pokok durian 10 tahun. Kalau contoh lah kata, siapa nak makan? Pokok sayur pun takkan tumbuh esok, sekejap lagi tumbuh tu boleh makan terus kan? Tak boleh juga kan? Tapi Nabi nak beritahu kepada kita, kena nilai masa tu, jaga masa, gunakan masa kan? Selagi mana kamu hidup selagi mana kita ada masa, jangan tunggu nak mati ke, tunggu nak nazak ke, tunggu nak ni baru nak bertaubat. Tu semua tu orang yang tak tahu nilai masa tu. Jadi Nabi SAW ajar kepada kita bahawa jaga-jaga dengan masa Masa kadang-kadang makan kita. Dalam pepatah Arab, dia kata al-waqtu
kazahab. Dia kata, ni biasa kita dengar lah ni. Dia kata masa ni seperti emas. Tapi ada seorang ulama kata lagi, dia kata tak betul tu, kata tu. Tak betul masa seperti emas. Sebab apa? Emas boleh beli. Tapi dia kata, dia bawa satu kata-kata lain, dia kata al-waqtu kas-saif. Illam taqtulhu fa innahu yaqtulu. Dia kata, masa ni macam pedang. Dia kata pula, kalau kamu ni tak bunuh dia, dia akan bunuh kamu. Maknanya jaga-jaga sikit dia tak bunuh apa. Kita kata bunuh kita ni apa? Iaitu habis masa sajalah. Satu hari habis, satu saat habis, satu masa habis. Padahal kita boleh je kan. Contohnya kita duduk termenung dalam kereta, naik kereta, tunggu traffic light warna hijau, warna merah, katakan tak? Kalau kita sebut, katakan daripada warna merah, warna hijau, lepas tu dia jadi warna merah, nak jadi hijau pula tu, sempat tak kalau kita nak sebut subhanallah 33 kali contohnya? Saya kata sempat kot. Sebab dia ada bilang, ada time tu, tek tu kan. Kita sebut ni imam apa ni 33 kali, saya rasa sempat jadi nak ceritanya, kadang-kadang kita ni nak berzikir tu sebenarnya sekejap je kan. Kalau kita sembahyang katakan, sembahyang berapa minit? Rasanya 5 minit je. Kalau sembahyang maghrib ke sembahyang isyak tambah dah sikit 6 minit kan. Tapi kita rasa macam lama sangat. Imam ni panjang. Sebab apa? Imam hari ni baca Iqra hari ni. Biasa baca Inna atau Inna. Jadi panjang mana kalau beza berapa second kalau kita kira lah kan. Tapi itulah masa ni Allah Subhanahu Wa Taala ni memberi perasaan kepada masa ni tak sama pada setiap orang. Kita tu menilai satu benda tu panjang pendek tu sebenarnya ialah bergantung kepada diri kita ni. Kalau kita ni sebenarnya tak berapa betul, maka kita akan nilai, kita akan rasa satu masa yang panjang tu jadi pendek. Tapi kalau pendek kadang-kadang boleh jadi panjang. Jadi itulah sebab tu kita nak tahu kita ni okey ke tak okey. Ialah kalau benda baik itu kita rasa macam panjang walaupun dia pendek, itu sebenarnya kita ada masalah. Contoh kita tengok zaman sekarang kita tengok telefon, kita tengok media sosial kita tengok Facebook ke, tengok IG ke, tengok apa, berapa lama kita main tengok, dia pusing-pusing. Lepas tu orang ni pula hantar, orang ni pula hantar, tak habis-habis. Kadang-kadang setengah jam, sejam, 2 jam, 3 jam kita tengok benda-benda tu Kadang-kadang benda tak ada apa pun, gosip gosip sana, gosip sini, gosip orang ni tulis, orang ni tulis, tak ada benda pun, tak memberi manfaat kepada kita pun kadang-kadang. Tapi kita rasa macam baru kadang-kadang sejam dah, tapi imam semayang 5 minit dah resah dah rasanya. Tu nak tunjuk masa tu. Jadi masa tu dinilai oleh kita, oleh setiap orang. Allah Ta'ala jadikan kita nak tahu kita ni okey tak okey, ialah tengok bagaimana kita ni menilai masa. Tu satu pendapat pendapat yang pertama saya sebut. Pendapat yang kedua, ada yang kata ialah wal asr ni waktu asar, dia kata. Kenapa waktu asar? Ulama-ulama tafsir kata yang mengatakan bahawa waktu ni wal asri tu waktu asar, kerana dia kata waktu asar ni di antara waktu yang pendek. Pendek kalau ikut mazhab kita Syafi'i, waktu asar kita ialah pukul 3, katakan 45 dah Maghrib pukul 6.30. Jadi kita ada dalam tak sampai 2 jam lah dah 4.30, 5.30, 3.30, 4.30, 5.30, 2 jam lebih, 3 jam kata-kata. Maghrib pendek lagi, tapi Allah Ta'ala tak sebut waktu maghrib. Sebab apa? Sebab dia kata sini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan waktu asar ni kerana apa? Ramai manusia ni lalai pada waktu asar ni. Lalai maknanya leka ke lara ke tak tahulah, tunggu maghrib baru nak ni. Kalau contoh kita buat kerja ke dan sebagainya, biasanya waktu asar lah orang waktu maghrib ni aku sedar dah. Sebab apa? Dia daripada cerah kepada gelap. Ini dia cerah orang tak perasan. Tu dia kata. Jadi dan waktu dia pendek, nak cerita begitulah sebenarnya masa ni dia ni sebenarnya pendek. Pendek apa? Nak bandingkan. Ulama sebut, dia kata, cuba kita bayangkan, bandingkan kita hidup atas dunia ni 63 tahun kata. Tapi akhirat yang Allah Ta'ala nak balas kita tu berapa lama? Orang matematik sebut infinity. Infinity tu dia buat logo macam tu. Gitu tak? Gitu tu maknanya infinity lah, bukan infinity DST bukan. Infinity maknanya tak ada time gitu. Sampai bila-bila tak ada lah. Orang kata berapa hari? Jangan tanya hari kiamat ni. Sebab apa? Memang tak ada hari. Sebab apa? Mata tak ada, matahari tak ada. Jadi tak ada lah hari tu. Jadi bila? Tak ada lah. Sampai bila? Sampai jangan tanya maknanya tak ada infinite.
bila infinity, kalau kita ambil time kita hidup 63 tahun, kita bahagikan dengan infinity, ikut matematik dia, jawapan dia ialah kosong. Kosong tu makna apa? Maknanya hidup kita ni tak ada nilai sebenarnya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh beri kepada kita satu benda, satu balasan yang mana kita buat sikit? No, jawapannya kosong. Tapi Allah Taala beri banyak, iaitu sama ada syurga ataupun neraka. Jadi oleh kerana itulah, itu semua tu berkait dengan masa tu. Ini dunia ni ada masa 63 tahun, sana tak ada masa. Jadi kita kena bandingkan macam tu. Dia kata surah apa ni, asar ni, waktu asar ni pendek, dia kata. Dan di akhirat tu adalah panjang. Tu yang kedua lah. Dan yang ketiga lagi ialah, ada orang kata, ada ulama tafsir kata maksud masa di sini ialah masa kenabian. Tu kita tak sentuh lah, insya-Allah. Seterusnya ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin. Ulama-ulama tafsir sebut sini, dia kata dalam bahasa Arab, dia rugi ni ada banyak perkataan. Perkataan rugi tu, bahasa Melayu rugi ni, rugilah. Rugi ni orang bisnes, bisnes. Tapi dalam bahasa Arab, dia sebut sini ialah, dia kata khusrin. Khusrin ni maknanya bukan rugi-rugi biasa, tapi rugi yang sangat-sangat rugi, kata. Rugi sampai habis, kata. Jadi dalam ayat ni kata lafi, ada situ dia guna perkataan la tu. Lam sebiji tu dalam bahasa Arab artinya ialah sangat-sangat fi pada khusrin. Dan ada pula guna situ, dia kata dia gunakan, dia tak ada alif lam situ. Bila tak ada alif lam ni, dia berbeza dengan ada alif lam dalam bahasa Arab. Jadi bila al khusru, rugi. Kalau khusrin itu rugi itu melampau rugi itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak tekankan sini. Dan kemudian siapakah manusia yang rugi ni? Dia kata situ al-insan. Al-insan situ ada alif lam. Ada alif lam menunjukkan apa? Semua manusia, tak kira Islam ke, tak kira kafir ke, semua rugi. Sebab selepas daripada tu barulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pengecualian. Kecuali siapa? Yang pertama, orang beriman. Illal ladzina amanu. Yang kedua, wa amilus solihat. Allah Ta'ala sini dia sambung situ, illa, melainkan allazina amanu, orang yang beriman. Kita fahamlah itu, beriman mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah semua, itu beriman. Beriman, bertasdik dengan apa semua itu beriman. Kita tak cerita banyak. Tapi selepas daripada tu Allah Ta'ala sebut wa. Bila waw tu dalam bahasa Arab artinya ataf. Ataf ni maknanya apa? Tak boleh ada satu saja, dia mesti kena ada dua. Ada yang depan, iman, dan juga amal soleh. Jadi maknanya kalau kita beriman saja, tak ada amal soleh, dah siap dah rugi dah. Sebab dia berbeza dengan aw. Ada satu lagi aw. Kalau aw tu maknanya atau. Kalau atau ni mana-manalah, you nak makan ni ke atau ni, boleh. Ini kalau kita makan ni dan ini, maknanya kena makan dua-dua. Jadi bila Allah Ta'ala kata beriman dan beramal soleh, artinya orang yang beriman sahaja tanpa amal soleh, maka tak cukup. Orang yang beramal soleh sahaja tak beriman, lagilah tak cukup. Jadi sebab itulah ulama-ulama bahagikan manusia ni kepada beberapa jenis kan. Ada yang beriman tak ada amal, ada beramal tak ada iman, ada yang tak ada dua-dua, ada yang ada dua-dua. Jadi kita ada 4 jenis. Jadi yang kita naknya adalah beriman dan beramal soleh. Tapi cukup dah? Tak cukup lagi, dia kata kan. Selepas daripada tu datang pula lepas tu apa? Wa tawasau bi. Jadi wow pula. Jadi wow pula tu artinya apa? Tak cukup lagi beriman dan beramal soleh. Ni benda lah yang ulama-ulama kata bahawa yang banyak berlaku kepada kita semua lah. Orang Islam pada hari ni kadang-kadang dah rasa relax, dah rasa selesai, dah rasa aman damai bila buat nombor 1, buat nombor 2. Tak, sedangkan nombor 3 dan nombor 4 tak ada. Jadi dalam ayat ni dia sebutkan lagi, iaitu apa? Tak cukup nombor 1 beriman, tak cukup nombor 2 gabung dengan iman, tak cukup lagi. Mesti ada yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga, yang keempat ni apa? Wa tawasau. Tawasau ni daripada perkataan wasiat lah, kita kata. Al-wasiyah maknanya mana ingat, mana ingat, memperingatkan. Kalau orang nak mati, dia beri wasiat, kita kata. Jadi dia beri wasiat maknanya apa? Nak peringatkan, aku ni nak mati, lepas ni harta aku ni ni beri kepada ni. Tak kira beri ke kucing ke, beri ke ikut kan. Orang macam-macam wasiat kan. Tapi kata wasiat ni
Dalam Islam adalah hukum-hukum dia kan. Tak boleh lebih daripada 1/3 dan sebagainya. Kita boleh beri, tapi tak boleh beri kepada waris dia. Jadi dia wasiat lah, wasiat. Jadi wasiat ni apa? Iaitu pesan sebelum daripada dia mati. Tapi dalam ayat ni bukan dia suruh kita berpesan-pesan tu, pesan-pesan tu, tapi watawasau. Watawasau tu ialah nama dia, ialah satu kalimah cara guna dalam bahasa Arab, iaitu saling. Dia kena dapat saling. Saling mana? Aku nasihat kau, kau nasihat aku. Itu. Kalau sebelah pihak saja, orang tu yang berjaya. Orang yang kena tu tak berjaya. Jadi tak cukup. Jadi makna di sini ialah Allah Subhanahu Wa Taala minta daripada kita semua supaya apa? Yang pertama sekali kena jaga tepi kain orang. Gitu. Minta maaf lah sebut bahasa-bahasa Melayu ni tak boleh. Jangan jaga tepi kain orang. Kubur masing-masing. Alhamdulillah lagi dia kata. Minyak dan air tidak bercampur. Gitu kan. Aku, kau kan. Kau nak jahat, jahatlah. Aku nak jahat, aku jahatlah. Kau nak baik, baiklah sendiri. Jangan sibuk kat aku. Tak boleh. Tu adalah ajaran salah kita kata. Bukan ajaran wal asri. Ajaran wal asri ialah kita mesti cara orang lain, care dengan orang lain. Care itu makna menyibuk. Kita kata menyibuk apa? Sebab kalau tak ada menyibuk ni, maka tak jadi umat Islam tu. Umat Islam tak akan boleh bina. Mesti kena ada ni. Dalam bahasa-bahasa lain, dalam tempat-tempat lain, dalam ayat-ayat lain, Allah Taala guna perkataan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itulah benda sama je. Perkara sama, perkara ni, tapi Allah Taala sebut sini watawasau bil haqqi. Hendaklah ingat memperingat, hendaklah sebut menyebut, hendaklah nasihat menasihati, hendaklah cerita menceritakan sesama kamu semua dengan al-haqqi. Al-haqqi itu apa dia? Al-haqqi, ulama' sepakatlah sebut dalam tafsir, dia kata al-haqqi itu ialah ertinya benda-benda yang benar. Apa benda-benda yang benar ni? Benda-benda yang benar ni ialah benda-benda yang telah sepakat ulama' mengatakan itu adalah termasuk dalam Islam. Jadi kalau benda tu, perkara tu tak sepakat ulama', dia banyak benda tak sepakat ulama'. Contohnya yang kita sebut tadi, sembahyang asar kan. Kita sembahyang asar pukul 3.45 masuk asar. Mazhab Hanafi sembahyang asar dia 4.45. Kalau kita pergi dekat Kuala Lumpur, dekat Masjid India tu, kita tengok-tengok, sejam lah, kita dah sejam lah sembahyang asar, dia barulah azan. Memang mazhab Hanafi macam tu. Dia bayang dia kata mesti kena 2 kali bayang. Kita letak kayu, bayang sekali. Kita mazhab Syafi'i bayang sekali, lepas bayang sekali dah masuk asar. Dia tak, dia kena 2 kali. 2 kali. Jadi 2 kali baru masuk asar. Jadi biasanya 1 jam lah. Itu khilaf ulama'. Sentuh, katakan sentuh lelaki perempuan, batal tak batal? Mazhab Syafi'i kita batal, mazhab Hanafi tak batal. Jadi perbezaan. Jadi benda-benda yang perkara yang berbeza macam tu, itu tak masuk dalam sini. Tak dipanggil sebagai al-haqqu. Al-haqqu ni ialah benda yang sepakat semua ulama' mengatakan bahawa benda tu adalah betul ataupun benda tu adalah salah. Jadi kalau kita kata apa? Kata apa ni? Riba tu haram. Siapa yang kata haram? Semua ulama' kata haram. Ada yang kata tak haram? Tak ada. Kalau kita kata basuh perkara-perkara yang terkena dengan khinzir, kata berapa kali nak basuh? Mazhab Syafi'i kita 7 kali. Satunya ialah dengan tanah. Tapi ada mazhab lain kata sekali je. Jadi benda tu tak termasuk dalam al-haqqu. Al-haqqu ni ialah perkara-perkara yang asasi, perkara yang ma'ulima minad-din bid-darurah disebut ataupun benda-benda yang termasuk dalam perkara pasti dalam agama. Jadi itu al-haqqu. Tu yang pertama, berpegang kepada agama. Contohnya lah, banyaklah kan at-tauhid, percaya pada kiamat, rukun iman, rukun Islam semua tu. Perkara yang kedua yang dia sebut sini ialah apa? Tak cukup saja. Kita inilah betul, inilah salah, ni betul. Itu kita perlu ingatkan. Yang kedua ialah at-tawasi bis-sabri. Ayat yang ketiga at-tawasi bis-sabri, iaitu berwasiat-wasiat dengan kesabaran. Kenapa perlu sabar? Kenapa perlu sebut sabar sini? Kerana sabar ni, kalau ikut ulama' dia kata ada 3 jenis. As-sabru yang pertama, sabar kita bersungguh-sungguh untuk buat mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. As-sabru ala ta'ah, dia kata. Bersabar untuk taat, bersabar untuk sembahyang, bersabar untuk, tu yang pertama. Tu tingkat paling tinggi. Tingkat paling kedua, rendah sikit, ialah nama dia as-sabru ala anil maksiyah. Kita sabar untuk lawan diri kita daripada buat maksiat. Yang bawah lagi
Yang ketiga dia kata ialah as-sabru 'alal musibah. Sabar menghadapi musibah. Musibah ni ujian lah, kan? Ujian Allah Taala, apa yang kita tak suka tiba-tiba kena sakit kena. Itu rupanya sabar tu sabar yang terakhir, tingkat di paling rendah. Tapi ada lagi tingkat yang tinggi tu. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini wa tawasau bis sabri, memperingat di atas kesabaran, dia termasuk tiga-tiga tadi tu. Tapi yang top sekali tu bersabar untuk, inilah benda yang susah lah kan, iaitu bersabar untuk melaksanakan benda-benda benar. Secara tidak langsungnya sebenarnya ayat ini nak beritahu kepada kita bahawa sebenarnya nak berpegang kepada kebenaran ini dia susah. Ramai orang tak tahan. Ramai orang tak tahan. Sebab itulah sebagaimana ada satu hadis yang panjang yang Nabi cerita tu tentang seorang budak tu kan yang belajar dengan tukang sihir tu, panjang cerita tu dalam hadis Riyadhus Salihin. Akhir sekali tiba-tiba makna raja negeri Najran, dia cerita pada masa tu nak bunuh semua orang yang tak percaya dia menjadi Tuhan. Lalu akhirnya dia gali lubang semua di tepi-tepi jalan ni, dan orang yang lalu di jalan tu dia akan tahan. Dia akan tanya, awak percaya pada aku ke Tuhan ataupun percaya kepada Tuhan budak itu kan. Lalu akhirnya berlakulah satu cerita tu yang masyhur, iaitu seorang ibu dia bawa anak dia sampai di jalan tu, lalu kena tahan. Kemudian orang tanya dia, pengawal raja-raja tu tanya dia, siapa Tuhan sekarang? Tuhan raja ni ke Tuhan ataupun Tuhan budak yang dah mati tadi tu? Cerita tu panjang dalam hadis. Kemudian mak budak ni teragak-agak tiba-tiba siapa yang memberi nasihat kepada mak tu? Anak yang dalam kandungan tu tiba-tiba bercakap. Dia kata, isbiri ya ummi, sabarlah wahai ibu, innaki alal haqqi, sesungguhnya engkau ni ibu di atas kebenaran. Jadi akhirnya dia dan juga anak dia tu dicampakkan ke dalam api, dibunuh. Jadi dalam cerita tu ada dua benda-benda ni ada, iaitu al-haq satu dan juga as-sabru satu. Jadi insya-Allah kita sama-sama insya-Allah cuba insya-Allah untuk beramal dengan hadis ni, dengan ayat ni, sebagaimana ayat ini telah diamalkan oleh para sahabat semua. Sahabat-sahabat Nabi menceritakan, dia kata kana ar-rajulani min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam izal taqaya lam yaftariqa hatta yaqra'u ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asri innal insana lafi khus summa yusallima ahaduhuma 'ala al-akhar. Dia kata sebagai penutup iaitu diriwayatkan dalam hadis yang sahih, dua orang sahabat, tidak ada mana-mana sahabat Nabi, dia kata apabila mereka ni bertemu dan kemudian bila mereka ni nak berpisah, mereka akan berpisah dengan membaca surah ini. Jadi sebagaimanalah insya-Allah kan, kita kalau habis majlis apa-apa kita baca surah ni. Tapi bukan majlis saja. Kalau kita berjumpa kat depan tu pun boleh. Kita berjumpa di bandar, jumpa sudah sembang di kedai kopi, di kedai tak tahu kedai apa. Lepas tu cakap, kita baca dulu wal asri dulu. Tak perlulah ada imam nak tunggu baca wal asri, tak perlu. Ingat dah. Tak perlu suruh baca wal asri. Kemudian baca satu lagi hadis yang Nabi sebut tu kan, subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Itu adalah di antara perkara-perkara lah yang diajar oleh Nabi. Satu diajar oleh Nabi dan satu lagi dibuat oleh para sahabat. Jadi kenapa para sahabat baca ayat ni bila nak berpisah? Kerana mereka, dia kata, untuk mengingatkan sahabat dia bahawa kita ni rugi ni. Lepas ni kita mungkin rugi. Jadi jaga-jagalah, kalau kita tak buat empat perkara ni kita akan rugi. Itulah dia yang dapat kita ambil insya-Allah sedikit daripada surah wal asri kita pada malam ni. Moga-moga ada manfaatnya insya-Allah, dan kita beramal lah insya-Allah. Kita baca tutup kuliah kita pada malam ni dengan membaca surah wal asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.